khalifah. Kita untuk jadi khalifah. Kita untuk jadi pemegang amanah. Wakil Allah di muka bumi ini. Yang diberikan tugas kepada kita, pertama sekali untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang keduanya untuk mengimarahkan bumi ini. Ya. Wallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia jadikan kamu, ya? Dan kemudian kamu apa ni untuk kamu membangunkan dunia ini. Yang bab membangunkan dunia itu memang kerja manusia. Itu tak perlu risau. Tapi yang manusia banyak kantor yang pertama tadi. Untuk beribadah. Dalam kes beribadah ini, konsep ibadah. Kita tidak cerita konsep ibadah yang ritual ini ya. Ibadah dia panggil sebagai ibadah mahdah ataupun ibadah khusus. Tapi kita nak cerita konsep pengabdian itu. Ibadah itu illa liya'budun, untuk kamu menjadi hamba kepadaku. Bagaimanakah konsep menjadi hamba? Ini letak pada dalam tauhid tadi. Iaitu untuk hidup di dunia ini berdasarkan apa yang Allah SWT hendakkan kita hidup. Bagaimana yang Allah Ta'ala hendakkan kita hidup dengannya. Sebab itulah Allah SWT hantarkan para nabi, para rasul, untuk menunjukkan kepada manusia cara bagaimana nak hidup yang Allah SWT redha, yang Allah Ta'ala nak, yang Allah Ta'ala berikan keberkatan. Dan Allah Ta'ala berikan kepada Rasul dan Nabi ini, yang mereka semuanya manusia, supaya nak berbicara dengan manusia. Allah berikan kepada mereka kitab-kitab. Berikan kepada mereka wahyu. Dan wahyu inilah merupakan message Allah kepada manusia untuk diamalkan. Kemudian apa Ustaz? Kemudian lagi, manusia ini akan ditanyakan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, apakah mereka telah menjalankan tugas mereka ini. Kalau mereka telah lakukan dengan sebaiknya, maka akan diberikan untuk masuk syurga. Dan kalau mereka ingkar, menolak ataupun mengabaikan, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Macam itu. Ini pemikiran tauhid. Dia panggil worldview. Berdasarkan pemikiran inilah manusia Muslim hidup. Tambahan lagi bagi manusia Muslim, dia yakin bahawa tugas yang dia nak jalankan ni adalah berdasarkan kepada mesej Tuhan kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini perlu difahami melalui sunnah Nabi itu. Ditunjukkan. Dan Nabi ini telah mengajarkan kepada kita panduan di dalam kehidupan. Bukan saja bagaimana cara untuk mengenali Tuhan itu, bagaimanakah sifat Tuhan itu, apakah cerita mengenai kehidupan mereka yang mereka tidak nampak, yang mereka nampak, cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu. Tapi lebih lagi, Nabi ini juga ajarkan kepada kita bagaimanakah cara untuk beribadah ataupun menyembah Tuhan ini. Sebab tu kita lihat dalam kefahaman tauhid dalam Islam, tauhid ni bukan hanya sekadar beriman bahawa Allah itu penguasa, pencipta alam ini, khalas. Tidak. Kalau macam gitu, Abu Lahab dan Abu Jahal sudah lepas. Kan? Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang telah mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Mereka tahu. Tapi mereka kantol dekat mana? Dalam tauhid ibadah. Dalam proses menyembah Tuhan. Dalam proses beribadat kepada Tuhan. Kenapa? Mereka menyembah Lata, Uzza, kan? Patung-patung bahala. Bila tanya, kau tahu Tuhan tu satu, tapi kau pergi sembah bahala-bahala ni? Dia kemukakan pelbagai jawapan. Pertama, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk dekat kami dengan Tuhan. Ada yang kata patung-patung ini merupakan anak Tuhan. Ada kata patung-patung ini merupakan objek yang boleh dekatkan kita dengan Tuhan. Dan ada yang mengatakan ini merupakan amalan atuk nenek moyang kami. Takkan kami nak tinggalkan adat? Biar mati anak, jangan mati adat. Ya. Dia falsafah biar mati anak, jangan mati adat ni jahiliah tau. Oh. Ni Quraisy Mekah sebenarnya. Bukan hantu datang kemudian kan. Okey. So, jadi dengan mengikuti
Ajaran Rasulullah SAW bukan hanya sekadar kepada cara bagaimana nak menyembah Allah, kan? Tetapi juga lebih daripada itu, bagaimana cara nak hidup. Ada ruang-ruang pengajaran, adanya panduan-panduan cara bagaimana untuk berniaga, kan? Cara bagaimana untuk menguruskan keluarga, cara bagaimana untuk mentadbir, berpolitik, cara bagaimana untuk kehidupan bermasyarakat. Itu semua ada panduannya. Jadi bertitik tolak daripada inilah manusia Islam hidup, kan? Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT, untuk masuk ke dalam syurga. Rakan-rakan sekalian, dengan pemikiran tauhid ini kita hidup. Dengan pemikiran tauhid ini kita membentuk vision kita. Kalau kita sebagai doktor yang mempunyai pemikiran tauhid, ya. Dan lebih menarik lagi bagi umat Rasulullah SAW, bukan hanya sekadar mereka menerima message ataupun menerima bimbingan, guidance daripada Allah SWT, malah mereka diberikan satu tugas yang lebih penting lagi. Dia apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan kami jadikan kamu umat yang sederhana untuk kamu menjadi saksi kepada umat manusia. Apa kerja saksi kepada umat manusia ni? Rupa-rupanya kita diberikan tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul. Sahabat Nabi Muhammad, Rasul terakhir, kan? Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul lepas Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa nak meneruskan tugas menyampaikan hidayah Allah ni? Maka Allah Ta'ala berikan penghormatan kepada umat Rasulullah SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga mau'izah hasanah, contoh yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan debat yang baik, debat yang elok. Jadi kita diberikan tugas untuk menyambung mission para nabi, menyampaikan mesej tauhid ini. Ustaz yakin bila Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi Muslim, kan? Biasa tempat lain kan ada sedia air tau. Jadi kalau penceramah batuk kan ada air. Oh, air kuning. Okey. Tak proaktif betul. Cucuk. Tak apa. Yang lain boleh bertenang. Yang lain boleh bertenang. Ha? Kau kena ni kot. Ini dah ada. Tahu tak? Ada yang boleh. Nah, ini kan. Kenapa? Antara betul ke? Tak apa. Dia jarang ada program kat sini kan? Dia kalau selalu ada program tak hulu kan? Hulu kan? Gua jangan berhati tau. Nanti kata lepas ni kalau Ustaz Mati datang jangan. Oh, lebih pula kita nak kasih dia makan sedap tu minum hulu pula kan. Jadi kembali itu tugas kita. Jadi kita kembali reflect pada diri kita. Anda sekalian sebagai pelajar jurusan perubatan akan jadi doktor, mostly lah. Kalau siapa tak mau jadi doktor, nak jadi apa itu lain kira lah. Tapi general principle ya, general rules nya memang akan jadi doktor, kan? Dia akan jadi doktor. Jadi kita reflect bagaimana nak apply pemikiran tauhid ini di dalam kehidupan sebagai seorang doktor. Pemikiran tauhid dalam kehidupan kita sebagai pelajar perubatan sebelum nak jadi doktor. Dan kehidupan kita selepas jadi doktor dan apa saja kita nak jadi dalam kerangka pemikiran tauhid. Tugas kita pertama sekali apa? Untuk hidup seperti mana Allah Ta'ala nak, kena menghayati Islam, kena tingkatkan kefahaman bagaimana cara Allah Ta'ala nak kita hidup, kan? Nak beriman kepada Allah. Allah yang bagaimana itu, kan? Bagaimanakah sifat-sifat Allah? Bagaimanakah kekuasaan Allah? Allah Ta'ala kirimkan Rasul dan sebagainya. Siapakah Rasul-Rasul itu? Apakah mission mereka? Kan? Apakah cerita mereka? Apakah ada sinar tauladan kepada kita, siri tauladan kepada kita tentang umat terdahulu dalam Quran, dalam sunnah?
Sebab kita bukan orang baru.